Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. 99. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasilil haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhan kami datang malam ini ya Allah bersaksikan malaikat-malaikatmu ya Allah sebagaimana yang dijanjikan. Malam ini ya Allah kami menyahut seruan dan cabaran sebagaimana yang Rasulmu telah bersabda dan memberikan pesan buat kami. Idza maratum biriyadul jannah farta'u. Sekiranya kamu tahu adanya majlis ilmu ataupun taman syurga di depan, di belakang, di kanan, di kiri, di qaryah, di kawasan, di kampung, di taman yang berdekatan maupun jauh, maka kata Nabi farta'u, maka usahalah untuk ambillah ruang, peluang, kesempatan, curilah masa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam 1440 minit, takkan tak ada 30 minit masa untuk aku. Allah kata, Nabi sebut farta'u, datang singgah, nikmatilah wa mariyadul jannah. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau sebut nikmati, engkau sebut makanlah, adakah majlis ilmu ni diumpamakan sebagai makanan? Maka Nabi kata, ilmu yang disampaikan, lontaran dan lemparan perkongsian ilmu, setiap baris ayat dan setiap perkataan dan setiap baris kalam yang ustaz kongsikan, yang pentazkirah kongsikan, maka dia umpama makanan dan santapan yang disuap masuk, bukan santapan perut, bukan santapan fizikal, tetapi santapan roh dan juga santapan spiritual. Maka apa yang saya sebut malam ni tuan-tuan, izin Allah Azza wa Jal, setiap mutiara ilmu tu umpama saya duk suap makan kat tuan-tuan. Dia panggil makanan bagi ruh ataupun makanan bagi spiritual yang kita akan guna pakai tuan-tuan sampai apa? Kita akan guna pakai ilmu dan makanan ni sampailah menghadap Allah Azza wa Jal. Ketika mana jasad kita bergelar jenazah, jasad kita akan kembali. Ketika kita bergelar jenazah, jasad kita akan kembali menjadi tanah. Kullukum Adam wa Adam min turab. Tetapi ketika jasad menjadi jenazah, roh kita akan tetap terus berjalan dan berlari menghadap Allah Azza wa Jalla. Maka tuan-tuan, dalam 3 komponen yang Allah beri, Allah buat jasad, Allah bagi akal, Allah bagi roh. Dalam 3 ni hanya satu yang akan hidup buat selama-lamanya, iaitulah roh. Maka tuan-tuan, kenapa kena buat tujuan kuliah maghrib, pentas ilmu, Allah buat solat, Allah buat ibadah, Allah buat fiqh, Allah buat masjid, Allah buat majalisul ilmi. Sebab apa? Sebab nak bagi makan kepada satu benda yang akan hidup selama-lamanya sampailah hari kiamat. Tidak lain dan tidak bukan, iaitulah roh kita. Tuan-tuan, mudah-mudahan saya doakan, Allahumma ala sayyidina Muhammad, roh saya dan roh tuan-tuan ketika ini akan kuat, akan terus mantap, padat, sengat, menyengat di sini dan di semua tempat. Tuan-tuan, Nabi sebut, la tataharraqul ajsad illa biiznil arwah. Ketika mana kita nak bangkit solat, ketika mana kita nak menunaikan ibadat, kita takkan kuat selagi mana roh kita tak hebat, roh kita tak kuat. Maka tuan-tuan, jangan hidup untuk menjaga roh, menjaga perut, tetapi hiduplah untuk mengenyangkan roh. Maka kalau orang tanya, apa tujuan dan misi hidup ini? Misi dan tujuan hidup ini antaranya adalah untuk menguat dan mengenyangkan roh, kerana roh yang akan menguatkan jasad. Sebab tu tuan-tuan, dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, Allah buat Isra' dulu baru hijrah.
Hijrah jalan kaki guna tenaga, tetapi Isra' guna spiritual, guna iman. Maka Allah charge iman Nabi dulu, barulah Allah hantar Nabi melalui perjalanan jasad ataupun perjalanan hijrah. Maka hijrah akan kuat disebabkan spiritual dan iman Nabi kuat. Maka tuan-tuan, insya-Allah malam ni insya-Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Izin Allah, terima kasih banyak tuan pengacara, tuan pimpinan masjid yang saya muliakan, insya-Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masjid ni kalau tengok gaya macam mihrab ni, seolah macam kita jalan terus masuk ke alam lain. Kan? Tuan-tuan tengoklah macam cerita-cerita Indon kan macam tu. Ini kalau masuk ni masih alam nyata lah. Cool lah. Dia special. Dia ke dalam kan. Macam ada galeri macam tembus ke alam lain. Saya nak try tengok. Kok tembus ke alam lain ke? InsyaAllah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah, alhamdulillah. InsyaAllah. Maka malam ni tuan-tuan, kita akan saksikan tayangan Mak Kilau. 90 juta. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan dah tak bayar tiket lagi kan? Macam mana dia masuk ni? Tiket tak bayar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah, dalam kita membicarakan tentang watan, dalam kita membicarakan tentang negaraku sejahtera, dalam membicarakan tentang watan, dalam membicarakan tentang merdeka, dia tidak boleh lari dengan negara. Bila sebut negara ni tuan-tuan, kita nak tengok sebagai mukadimahnya, syukur Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memberikan kita 65 tahun. Tuan-tuan, daripada PBB mengiktiraf 195 negara yang berdaulat. 195 negara, ada lebih kurang plus minus 6 atau 8. Dalam kajian tuan-tuan, ada lagi 6 ataupun kita kata lebih kurang 6 negara yang diiktiraf oleh PBB tapi belum merdeka. Dan ada yang negara yang merdeka tapi macam tak merdeka. Sallallahu alaihi Muhammad. Maksudnya apa tuan-tuan? Macam orang kahwin lah. Kahwin tapi macam tak kahwin. Macam mana tu? Baik, tak suruh kahwin. Jadi orang negara yang ada merdeka tapi tak seperti merdeka. Tak boleh nak makan tepi jalan sesenang macam kita. Tak boleh nak lena, tidur malam tak lena macam kita. Tidak lain dan tidak bukan tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad, saudara seagama kita khususnya macam di bumi Palestin. Itu antara contoh. Diiktiraf oleh PBB, negara yang merdeka tuan-tuan, muslimin dan muslimat rahmatullah. Ketika mana 1517 Khalifah Turki Uthmaniyah mengambil alih pentadbiran Hijaz, mengambil alih pentadbiran Palestin. Bumi Palestin sudah pun dimerdekakan di bawah pimpinan Khalifah Uthmaniyah. Ataupun merdeka ni, Khalifah Palestin contohnya dah merdeka dah zaman Saidina Umar 6300 Masihi ke atas. Dimerdekakan kali kedua oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi pada 1181 ataupun 87, lepas tu jatuh balik. Sehinggalah Palestin diterokai dan diperkosa oleh Israel laknatullah pada tanggal 15 Mei 1948. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, kita ambil contoh Palestin ni dah merdeka tapi tak macam merdeka. Depa tidur tak selena kita tuan-tuan. Depa tidur juga, tidur depa pejam mata. Tapi pejam mata mungkin hanya 3 kali pejam celak balik. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, antara lain negara yang merdeka tapi tak seperti merdeka adalah Kashmir. Kashmir ini menjadi perebutan, menjadi satu pergolakan dan polemik sampai sekarang tak selesai. India kata kami punya, Pakistan pun kata kami punya. Sebab apa orang berebut? Sebab Kashmir dia ada Srinagar. Saya sampai 2017. Sallallahu alaihi Muhammad. Memang Kashmir ni tempat, kalau kita tengok cerita Hindustan tu, apa tu? Cinta apa? Apa tu? Seven Idiot tu kan? Seven Idiot tu. Yang Shah Rukh Khan yang berlakon. Sallallahu alaihi Muhammad, memang dibuat penggambaran di sana. Okey, tak mau cerita bab tu. Okey, sebagai mukadimahnya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita nak tengok tuan-tuan, when we are talking about national ataupun merdeka ataupun watan ataupun country, negara ni, ada tak kalimah, ada tak dalil Allah cerita tentang kemerdekaan, tentang kenegaraan dalam Quran? Itu mukadimah dia. Menjadi sandaran dan juga rujukan kita. Apa-apa pun tajuk nak sembang, buat apa pun, tengok Allah kata dulu. Hidup ni tuan-tuan, nak buat apa pun, Allah kata apa dulu. Nak buat kuliah pun sama juga, tengok Allah kata apa dulu. Sallallahu alaihi Muhammad, baru layak tajuk tu dikupas. Okey, apa kata Allah Azza wa Jalla tuan-tuan? Muslimin dan muslimat rahimakumullah, perkataan watan ataupun baldatun ataupun al-balad, adapun balad, antara kalimah yang digunakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kitab suci Al-Quran merujuk kepada negara. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam surah Al-Fath
ayat 24. Antara negara yang disebut, negara ataupun kita makan ataupun tempat yang diiktiraf oleh Allah Azza wa Jalla, tak lain dan tidak bukan, dalam surah Al-Fath ayat 22, ayat 24, Makkata min ba'di an unzur an azfar wa huwa alladhi kaifa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batnin Makkata min ba'd ila akhir ayat. Ayat 24 ni cerita tentang perkataan negara iaitu Makkah yang Allah iktiraf, satu. Yang kedua, perkataan surah Al-Ahzab ayat yang ke-13. Allah sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, perkataan tentang wa idh qalat ta'ifatum minhum ya ahla Yatrib. Perkataan Yatrib, Allah guna perkataan, maka Yatrib ditukar oleh Allah Azza wa Jalla, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan perkataan Madinah ataupun city ataupun bandar. Dua. Negara yang ketiga diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, adalah negara Misr. Dalam surah Yusuf, contoh, perkataan Mesir disebut 5 kali dalam Quran. Antara wa qala dkhulu misra insyaallah insyaallahu aminin. Allah sebut terdapat pula sebuah bukit di Mesir yang diabadikan dalam Al-Quran. Dan bila sebut Misri ini, tempat yang tak lain dan tidak bukan, sangat dekat dengan Qarun, cerita Nabi Musa, cerita tentang umat Bani Israel. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dan perkataan lain, negara yang Allah sebut dalam Quran juga Babilonia, Babylon ataupun Babilonia, yang merupakan kerajaan Faddam Aram, tempat lahirnya Nabi Allah Ibrahim AS, dibesarkan 3 orang anaknya ataupun dibesarkan kehidupannya sebelum berhijrah ke Kanaan, Palestin, melahirkan bangsa Bani Israel ataupun anak kepada Nabi Allah Yaqub AS. Tuan-tuan, dalam surah ayat yang ke-102 surah Al-Baqarah, Bibabil Harut wa Marut. Bibabil adalah Babylon ataupun negara kerajaan Iraq. Muslimin dan muslimat, antara negara lain yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Ahqaf adalah negara Yaman. Negara Yaman ni kalau sebut, tuan-tuan, apa yang tuan-tuan terbayang dalam fikiran? Cerita apa Yaman? Cerita yang paling popular ketika itu, tuan-tuan, 50 hari sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa Abrahah dan membawa 50 tentera ataupun beberapa ekor ababil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dalam surah Al-Fil diceritakan Raja Abrahah datang daripada Yaman untuk menghancurkan Kaabah. Ini antara negara-negara yang Allah petik, yang Allah suntik, yang Allah jentik dalam Al-Quran secara langsung, tuan-tuan. Nak cerita pentingnya penubuhan negara. Antara tujuan Allah mentakdirkan Nabi Muhammad berhijrah juga adalah untuk membina negara yang bernama Madinatul Munawwarah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, tanpa penghijrahan tidak akan terbina negara. Tanpa penghijrahan tidak akan terbina kenegaraan. Tanpa penghijrahan tidak akan terbina kemerdekaan. Maka merdeka datang daripada hijrah. Boleh faham? Okey. Pak Long, okey Pak Long. Mak Long pergi mana malam ni? Semua Pak Long yang ramai. Mak Long pergi pasar malam ke pergi market malam-malam ni? Oh, tengok live. Mana cik tengok live? Tengok live dengan tengok depan. Dia tengok depan tu lagi handsome. Hak tak mai tu kena salam lah. Kena salam maut nama dia. Tu dia. Tak apa. Terima kasih yang menonton secara langsung ataupun secara live. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, kita nak tengok cerita tentang kemerdekaan dan juga bicara tentang nikmat, macam mana kita nak santuni, nak syukuri harga nilai sebuah kemerdekaan yang Allah bagi. Tidak lain dan tidak bukan, tuan-tuan, apa yang kita ada hari ini bukan sebab kita. Yang tu dulu. Pakaian yang tuan-tuan pakai mungkin sebab bukan kita. Masjid yang kita semayang ni mungkin bukan sebab kita yang bagi. Bukan kita yang sumbang. Bukan kita yang bantu. Sebab orang lain. Agama yang kita anuti hari ini bukan kita yang sumbang. Bukan kita yang berdarah. Bukan kita yang berjalan jauh. Bukan kita yang bawa. Kita ni bangkit-bangkit keluar dari Islam. Maka persoalan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jangan tanya apa yang masjid bagi, tapi tanya apa yang aku bagi pada masjid. Jangan tanya apa yang negara bagi,
tapi tanya apa yang negara, aku yang bagi pada negara. Tetapi tak dan tanya, negara dah bagi untuk penjawat awam seperti saya, kenaikan sebanyak 700 telah diberikan kepada semua penjawat awam bermula Januari 2023. Jadi sila pangkah saya sebagai bakal ahli parlimen kawasan Macang Bubuh. InsyaAllah kita akan bangunkan kawasan ini dan saya akan berikan peruntukan masjid ini 5 juta insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat rahmatullah, insyaAllah. Tengok jadi YB sungguh. Tak bertanding menang, macam mana tu? Calon pun tak ada, tiba-tiba menang, Ustaz Manis. Muslimin dan muslimat rahmatullah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Apa nak buat ni? Saya dah bawa dengan izin Allah Azza wa Jal, bukanlah bawa apa sangat sebab Allah izinkan mungkin sehari dua lepas ni terrajin nak menyiapkan slide ni. Jadi saya rasa agak kufur nikmat kalau saya tak guna dan manfaat. Dan inilah masjid pertama yang saya guna slide tajuk ni. Jadi tahniah sekali lagi. InsyaAllah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, dalam 198 negara berdaulat yang diiktiraf oleh PBB, ada beberapa negara yang belum merdeka, tuan-tuan. Jom kita tengok dulu. Sebab apa? Sebab apa kena sembang benda ni? Sebab orang yang pakai baju kena tengok orang yang tak ada baju, baru dia ada syukur. Betul? Orang yang naik motor jangan tengok orang yang naik kereta, tapi tengok orang yang naik basikal, baru terbitnya rasa syukur. Orang yang naik kereta jangan tengok orang naik bas ataupun Mercedes ataupun McLaren macam kata saya, nak abang tu. Tapi tengoklah orang yang hanya main masjid hanya menaiki motosikal. Orang yang naik basikal jangan tengok orang yang naik motosikal, tapi tengok orang yang main jalan kaki. Orang jalan kaki jangan tengok orang naik basikal, tetapi tengoklah orang yang hanya merangkak main masjid. Maka timbul rasa syukur. Maka tuan-tuan, negara antaranya disebut oleh Allah Azza wa Jalla Muhammad dan juga pengkaji ahli geologi dalam bab-bab kaji-kaji negara ni, tuan-tuan. Kita tengok yang pertama disebut negara Transnistria yang berada di antara wilayah Ukraine. Negara ni belum merdeka dan kita tak pernah dengar. Transnational tu pernah dengar. Transnistria. Satu. Yang kedua, Abkhazia di bawah pentadbiran negara Georgia. Dua. Yang ketiga, Ossetia. Ossetia di bawah negara selatan Georgia. Tuan-tuan pernah dengar? Ini antara negara yang belum merdeka secara total. Negara Somaliland yang wilayahnya sebahagiannya daripada Somalia. Negara Kosovo dan saya sebutkan tadi negara Kashmir. Tuan-tuan, saya tengok waktu saya pergi 2016 ke 17, lepas habis sembahyang maghrib tu, dia ada satu perkataan yang semua masjid akan sebut. Itu maksudnya dia panggil satu kalimah keramat untuk satu doa untuk meminta merdeka Kashmir. Dia ada perkataan dia, Zindibad, Zindibad, Zindibad. Kalau kita mungkin takbir lah. Lepas habis semayang tu dia akan sebut Zindibad, Zindibad. Ini antara kalimah perkataan Kashmir. Sebab dia doa minta bebas daripada India, minta bebas daripada Pakistan. Dia nak kami ada daulat, kami nak menguruskan negara kami sendiri, hampa tak payah sibuk. Sebab Kashmir kan kaya. Kaya dengan kain rida, kaya dengan kita kata panorama tempat-tempat gunung ganang dan seumpamanya. Dia ada sumber pelancongan. Jadi sebab tu orang berebut. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka ini diceritakan tentang negara-negara yang belum merdeka. Yang kedua saya nak share dengan tuan-tuan, negara yang sudah merdeka yang seusia dengan kita. Contoh, negara pada tahun 1956. Ada 3 negara yang merdeka setahun sebelum Malaysia. Yang pertama Sudan, yang kedua Tunisia, yang ketiga Morocco. Tuan-tuan, cuba tengok 3 negara ni. Sudan contohnya. Mereka merdeka awal lagi. Tetapi kalau tengok kemajuan dan kepesatan pembangunan yang ada, seolah-olah kita ni dah merdeka 30 tahun awal. Maksudnya apa? Pembangunan mereka, kerancakan ekonomi tak sama macam Malaysia. Padahal 1956. Tahun 1957, negara yang merdeka sama dengan kita Ogos adalah Ghana. Cuba tengok negara Ghana, masih keterbelakang dan ketinggalan belakang. Sedangkan dia merdeka sama dengan kita. 1958, negara Togo, Guinea, Madagaskar. Ini antara negara yang merdeka yang sama bayar dengan kita. Tapi dalam banyak-banyak negara, Malaysia antara negara yang terpacu ke depan laju. Maka saya sebut benda ni nak beritahu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila Allah kayakan kita, ada something yang Allah nak beritahu.
Orang Malaysia, dalam banyak negara ni, aku majukan kamu. Ada sebab dan ada punca. Sebab apa? Aku nak kamu bersyukur. Aku nak kamu bantu orang susah. Aku nak kamu bantu bebaskan Palestin. Tapi bila aku kayakan kamu, wahai Malaysia, kamu lupakan aku. Kamu menjadi negara yang kita kata Allahumma salli ala Muhammad, ataupun kamu menjadi umat yang semakin kufur, sedangkan aku kaya sebab aku nak syukur kamu. Mana syukur kalian? Sebab tu tuan-tuan, hari ni kalau Allah tukar kita jawatan baru, mesti ada sebab. Allah upgrade pangkat kita, mesti ada sebab. Allah upgrade rumah kita, mesti ada sebab. Allah upgrade orang rumah kita, lain macam kan? Pun mesti ada sebab. Allah upgrade kereta kita pun mesti ada sebab. Dan Allah upgrade duit harta kita pun mesti ada sebab. Terutamanya founder orang kaya. Kenapa aku makin kaya? Maka ada jawapannya. Sebab lagi banyak orang miskin. Allah nak suruh aku bantu rupanya. Kenapa gaji aku naik? Rupanya Allah nak suruh kita tingkatkan sedekah. Itu secara tasawuf yang kita belajar. Muslimin dan muslimat rahmatullah insya-Allah. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Jom kita tengok sedikit. Baru nak masuk. Tadi baru mukadimah. Okey. Ceritanya tuan-tuan, nak bagi tahu bahawa sedikit gambaran apa yang berlaku sebelum merdeka. Barulah kita boleh memahami dan kita kata mensyukuri nikmat merdeka. Macam orang berniaga lah. Waktu dia kaya, waktu dia rumah banglo 7 tingkat, jangan pi masuk rumah banglo 7 tingkat. Suruh dia bawa pi rumah dia 70 atau 7 tahun sebelum dia kaya. Baru kita rasa bersyukurnya. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, maksudnya apa? Nak faham arti merdeka dan syukur ni, tengok dulu siapa kita sebelum 1957. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ayuh kita berikan fokus apa yang bakal saya pertontonkan kepada tuan-tuan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, apa yang kita boleh tengok kat sini, walaupun tidak ada sound tak apa, tengok secara ringkas dan padat. Ceritanya bermula tuan-tuan, ketika mana Melaka ataupun Empayar Melayu Melaka. Kita patah balik sikit tuan-tuan. Antara kerajaan dan juga empayar negara yang hebat, iaitu kerajaan Kedah Tua. Yang kedua, empayar Melayu Melaka yang tertubuh sekitar 1400. Dan tuan-tuan, wilayah Macang Bubuk ni duduk ke mana? Macang Bubuk berada di bawah wilayah negeri Kedah. Seorang Penang tu sudah buat muka kemas sangat. Hampa tu tumpang kami je. Tu dia ayat tu. Boleh? Boleh tahu tu? Geng 07, hampa tak ada negeri pun. Tumpang geng 02. Jadi geng 02 ni kira balik sekali boleh buka dada. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, apa pun kita ucap terima kasih kepada geng Nasi Kandak. Geng Nasi Kandak ni tuan-tuan adalah antara geng yang terawal membawa Islam daripada Goa, India. Kalau tidak kena orang-orang yang geng 786 ni, maka mungkin Islam tak sampai di bumi khususnya di utara. Dan mereka pembawa agama, bukan pembawa virus. Antara orang yang terawal adalah orang apa? Orang Goa daripada India. Mereka yang membawa rempah ratus, nasi di depan, di belakang tu kandar. Sejarahnya kan? Maka dibawa tu nasi, kandar. Kandar yang bekas tu, dua tu. Jadi bila bawa, tanggung-tanggung nasi, nasi ambil ke depan. Hampa nak lauk ambil ke belakang. Jadi nasi dikandarkan menjadi nasi kandar, dibawa oleh orang Goa, India. Maka lahirlah penduduk India Muslim antara yang terawal. Dan mereka ni migrasi yang membawa nilai agama. Sebab tu kalau tuan-tuan cek dalam kitab Syekh Ad-Dawud Al-Fatani, orang India juga antara orang yang menyumbang kepada kerajaan Kedah Tua, yang dibawa, yang direkrut oleh Syekh Abdullah Al-Qumairi, yang menghantar 10,000 tentera bala tentera daripada kerajaan Kedah Tua, Allahumma salli ala Muhammad, membantu Palestin sehingga kita menang di bawah tentera pimpinan Front Liners Syekh Sultan Nasruddin Al-Ayyubi pada tanggal 1181 dalam gerakan perang tentera salib yang kedua. Kita telah bantu Palestin. Palestin menang asbab kerana orang Kedah. Dan saya dalam kajian saya sedang cari mana keturunan orang Kedah yang pergi berjuang 10,000 di bawah Syekh Abdullah Al-Qumairi. Mesti ada cucu cicit piut generasi keturunan dia. Dan mungkin duduk ada dalam kalangan geng Macang Bubuk ni. Simi dan muslimat Allahumma salli ala Muhammad. Kalau sempat sekali lagi, kalau Allah izin, sekali lagi kita tengok sikit macam mana Pulau Pinang tertubuh. Tuan-tuan nak tahu kan?
Tu nak tahu tak macam mana Pulau Pinang tu tubuh? Maklum nak tahu tak maklum? Maklum. Assalamualaikum. Lena lah kah? Weh. Kalau maklum nak tahu, jangan ke mana-mana. Kita jumpa sekarang juga. Sebab rancangan ni tak ada iklan. Okey. Tak bergerak pun. Oh, dia hang. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, tak apa. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, tak apa. Ustaz, saya tengok kalau dia berjalan. Bismillah. Okey, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dalam membicarakan tentang kemerdekaan juga, kita nak tengok tuan-tuan di awalnya ini. Dalam membicarakan kemerdekaan ni, bila Allah sebut perkataan kemerdekaan dan watan, sebagaimana saya sebutkan tadi, Allah guna watan, Allah guna balad dalam Al-Quran. Kalau dieja maksud kemerdekaan ni, kita nak tengok tuan-tuan. Saya yakin dan pasti ini soalan biasa dan soalan klise, ataupun soalan, kita kata soalan yang popular lah. Yang tuan-tuan pun mungkin ada jawapan. Dan saya rasa tuan-tuan jawab benda yang sama ya. Maksud kemerdekaan, Ustaz, bahasan daripada keluar daripada British lah. Turunnya bendera Union Jack 1957, kita memerintah negara sendiri. Itu jawapan yang kita rasa, yang tak tanya pun kita boleh jawab. Tetapi ringkasnya tuan-tuan, untuk menjawab maksud kemerdekaan, kalau dieja mengikut ejaan Jawi lama, kalau Jawi baharu sekarang di bawah DBP, Mim Ra Dal Ya Kaf. Tapi kalau Jawi yang sebelum ni, kita tengok Mim Ra Dal Ya Kaf Alif. Tuan-tuan, jom kita tengok tuan-tuan, Mim Ra Dal Ya Kaf Alif. Merdeka. Dan tuan-tuan, ketika mana almarhum Tunku Abdul Rahman melaungkan kalimah keramat merdeka, di mana? Di stadium Batu Kawan. Alhamdulillah. Sangat bid'ah jawapan tu. Di mana? Stadium Merdeka. Nama pun Stadium Merdeka. Ketika almarhum berjalan tuan-tuan, siapa 3 orang yang duduk di kanan, kiri, depan? Yang pertama adalah almarhum Syekh Abdullah Fahim. Yang kedua adalah almarhum Tuan Guru Haji Ahmad Elias Said bin Linggi. Yang ketiga adalah almarhum Tan Sri Az-Zahari. Siapa mereka 3 ni? Seorang yang bagi cadangan idea tarikh, yang bagi ilham. Yang seorang baca doa ketika mana kalimah keramat lepas merdeka, Tok Guru baca doa. Yang ketiga, almarhum Tan Sri Az-Zahari, yang Tok Guru Quran tu, Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun bekas hakim Qori kebangsaan, tilawah kebangsaan. 3 orang ni yang azan doa, seorang jaga Tunku. Maksudnya tuan-tuan, ketika figura yang bernama Tunku Abdul Rahman, dia pun takkan kuat kalau 3 orang ulama ni tak duduk sebelah dia. Maka punca kemerdekaan merdeka adalah daripada sentuhan air tangan ulama. Benda ni yang jangan disentuh. Bukan sebab turunnya British bagi mandat, bukan disebabkan British setuju, bukan disebabkan Tan Sri Stanford Raffles, bukan disebabkan Financial Slide, bukan. Disebabkan ulama yang memberikan sentuhan. Maka karomah ulama tuan-tuan ada di tanah air kita ni. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nak bagi tahu bahawa siapa yang pegang agama, siapa yang pegang orang agama, Allah akan pegang negara dia. Sehingga kan tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau tuan-tuan tengok Ertugrul ni pembina negara Turki yang pertama, bin Sulaiman. Apa kata dia? Siapa yang ganggu ulama seperti dia mengganggu tidurku. Siapa yang menyentuh seinci kulit ulama, dia seperti menyentuh kulitku. Dan siapa yang nak buat apa-apa kat ulama, lebih baik kamu tikam dadaku. Sebab dia apa? Dia kata apa? Sebab setiap kulit isi ulama adalah benih racun. Bukan bermaksud dalam badan Tok Guru tu ada racun. Itu kita kata Sallallahu Alaihi Wasallam, bahasa ironi simbolik, psikologi. Racun ni orang tak boleh dekat, itu maksud dia. Ulama ni hampa jangan kacau. Itu kata-kata pembina negara Turki. Muslimin dan muslimat, berbalik cerita merdeka tadi. Mim Ra Dal Ya Kaf Alif mengikut Rasul, Mim mengikut Ra Rasul, dan Ya yakin
kaf kepada Allah, mengikut Rasul, fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikut Rasul dan yakin sungguh-sungguh kepada Allah, bukan ikut penjajah. Tapi apa yang berlaku tuan-tuan, ketika British Union Jack diturunkan, Portugis meninggalkan Melaka 1641, pas battle dekat Belanda, Portugis kata apa? Kami tak takut menyerahkan Melaka kepada Belanda. Sebab apa? Yang pi hanya jasad, tetapi roh dan sistem pendidikan kami, sebati dan duduk kami tinggalkan dengan rakyat tanah Melayu. Apa buktinya? Sekolah, mantega, bandera, kereta, itu semua perkataan Portugis. Kenapa kita guna dan kenapa kita ambil? Sampai sekarang kita masih berkiblatkan Portugis tanpa sedar. Sama juga tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebagaimana mungkin saya pernah sebut, Persatuan St. John's Ambulance pun diwarisi oleh sekolah Saint tu. Sehingga kan tuan-tuan, ketika mana kita dah merdeka, Portugis menanamkan dalam benih pemikiran kita, kamu hidup majmuk, kamu hidup dengan banyak kaum, bangsa. Kamu kena meraihkan apa bangsa-bangsa ni. Maka kita pun follow. Okey, kita buat SJKC, Sekolah Kebangsaan Cina. Nak meraihkan bangsa. Okey. Ada India kan? Boleh. Okey, kita buat SJKT, meraihkan sekolah Tamil. Dulu tuan-tuan, saya yakin ayah-ayah tahu, ada sekolah Melayu. Betul tak? Macam mana sekolah Melayu? Alif, Ya, Mim, Ayam. Okey. Cik Ramli baca Cik Ramli. Filem apa tu? Kalau? Ada jim ada tak ada mata Okey, tak ada mata, ya tak ada titik Itu burung. Alif, Ya, Mim, burung. Cerita apa? Pendekar Bujang Lapuk. Rupanya tuan-tuan, P. Ramli buat filem, dia bagi tahu kat kita, itulah sindiran kepada bangsa Melayu. Dulu dah elok dah sekolah Melayu yang ajar Jawi. Anak-anak kita boleh baca Jawi lah ni. Di sekolah pun tak apa nak sentuh dah Jawi. Dulu bahasa apa pun kita belajar dalam tulisan Jawi. Betul tak tuan-tuan? 1950-an, 60-an, 70-an. Meraihkan bangsa lain tak ada masalah. Tetapi tuan-tuan tengok hari ni, bila kita merdeka, sekolah Cina, hidup atau tidak, semakin maju dan juga, tuan-tuan cuba tengok sekolah Cina. Dia punya dewan dia, auditorium, mengalahkan auditorium Angkasa Puri. Kita sekolah kita jadi Cina. SMK, Sekolah Kebangsaan, dewan bukan sekali aircon, kipas pun tak ada. Sallallahu Muhammad. Meraihkan sekolah Tamil, meraihkan, ini bukan cerita perkauman. Kita meraihkan tak ada masalah. Sebagaimana Nabi meraihkan Aus, Khazraj, Nabi meraihkan Yahudi. Sallallahu Muhammad, hidup majmuk. Tetapi ada benda, ada limit. Kawan jangan hampa lawan sangat. Lawan hampa jangan kawan sangat. Itu poin dia. Tapi kita hari ni terbalik. Kawan kita lawan, lawan tu kita kawan. Sampai kita lawan kawan. Tu dia ayat. Boleh faham? Apa jadi? Sekolah Cina terus berkembang. Sekolah Tamil terus berkembang. Sekolah Melayu. Sadaqallahul azim. Mana ada sekolah Melayu? Tidak tuan-tuan. Adakah isu ni sensitif? Ini bukan isu perkauman. Tapi kita gagal. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu saya kata, orang-orang sebut apa je orang politik ni sepatutnya, kita bukan sepatutnya lah, mungkin ayat tu tak sesuai. Antara agenda penting yang kena bawa adalah agenda pendidikan dulu. Kan, hidupkan kembali sekolah Melayu yang ada sekolah tulisan Jawi. Cuba tengok budak-budak hari ni. Masyarakat jadi teruk, masyarakat jadi porak-poranda, jadi haprak. Sebab apa? Sebab pendidikan. Terdidik tu disebabkan masyarakat. So kalau dapat sistem pendidikan yang betul, manusia, masyarakat akan jadi bagus. Bila masyarakat jadi bagus, sallallahu alaihi Muhammad, daerah jadi bagus. Bila daerah jadi baik, akan negeri jadi baik. Bila negeri jadi baik, negara jadi baik. Bila negara jadi baik, barulah dunia jadi baik. Tidak tuan-tuan? Tapi bila starting masyarakat dah tak kena dah, maka jangan tengok negara dunia akan jadi baik. Sebab dia terbina sistem tu. Inilah kita kata kesan penjajahan. Sallallahu alaihi Muhammad. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, insya-Allah. Jom kita tengok tuan-tuan sejarah penjajahan negara. Dimulakan tuan-tuan pada tanggal 24 Ogos 1511. Startingnya tuan-tuan bukan pada 1511, pada 1509.
Ketika mana Raja Manuel I, Raja Portugal. Tahu Portugal? Siapa orang Portugal? Orang Portugal adalah Cristiano Ronaldo Aveiro, CR7, Manchester United menang 2-1, Liverpool kalah pada muka. Tiba-tiba sentimen bola. Kepada penyokong Liverpool, sila keluar masjid sekarang juga. Okay, melawak je. Simi dan semak orang okay. Ini bukan nak cerita bola. Dan Portugal dan Portugis yang menawan Melaka pun bukan salah Ronaldo. Nampak tak? Backing MU. Okey, berbalik cerita ni tuan-tuan. Portugis menakluki Melaka, dia hantar Pedri. Kalau hang nak takluk negara, pergi ambil emas, pergi ambil biji timah, hang janganlah hantar Pedri. Lopez de Esquerra tu adalah Pedri, biarawan orang gereja. Kenapa hang pergi hantar Pedri? Maksudnya something wrong somewhere. Bukan somewhere, something wrong everywhere. Dia nak misi mengkristiankan bumi. Itu yang dikatakan a part of New World Order. Tapi orang tak perasan. Mereka dah lama mereka dah lama rancang. Sambung ayat tu tuan-tuan. Oh tak faham? Kita yang lalai. Hanya kita yang lalai tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya ringkaskan keseluruhan tengok tuan-tuan. 516 tahun. Sedangkan Syekh Abdullah Al-Qumairi membina tapak Islam ni bermula 1100. Sehinggalah tumbangnya 1511. 400 tahun tuan-tuan kita kuat. Pi mana kekuatan umat Islam? Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah, okay, saya ringkaskan lagi tuan-tuan insya-Allah. Apa punca kejatuhan ni? Tak lain dan tak bukan tuan-tuan. Bila Nabi sebut dalam peristiwa Uhud, whatever situation and condition, jangan tinggalkan tempat dan posisi. Tu imam buat kerja tu imam elok-elok. Pemimpin buat kerja pemimpin bagus-bagus. Angkat Islam, angkat agama, angkat syariah, angkat syar'i, angkat syiar. Dulu kamu tidak ada kuasa, kamu ba kata. Tapi sekarang kamu ada kuasa, buat. Wa anihkum bima anzalallah fa anihkum. Sallallahu alaihi Muhammad. Guna je platform yang kamu ada untuk agama. Kamu ada kamera 30,000. Alhamdulillah. Rakam. Sallallahu alaihi Muhammad. AJK masjid, ada masjid. Okey, panggil ustaz yang paling manis di dunia. Alhamdulillah, saya panggil. Kita pun buat ilmu. Makcik-makcik tak pandai rakam, tak apa makcik, rakam pun tak payah, main cukuplah, meramaikan. So tanya, aku boleh buat apa untuk agama? Itu soalan dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Simi dan semak rahmatullah. Maka jangan tinggalkan posisi kata Nabi. Masing-masing jaga apa? Jaga aku ada apa kat aku ni. Okey, fikir balik malam ni. Aku ada apa untuk sumbangkan pada agama? Sallallahu alaihi Muhammad. Okey. Apa lagi punca kejatuhan tuan-tuan? Punca kejatuhan saya nak ringkaskan, kita mungkin tak bincang semua. Punca kejatuhan tuan-tuan adalah siri perpecahan. Pada tanggal 1228, kerajaan kita kata Sallallahu alaihi Muhammad, kerajaan apa tu? Kerajaan Samarkand di negara Uzbekistan, negara tempat tinggal Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala alaih. Maka tuan-tuan, berlaku sekali lagi perang saudara. Tuan-tuan, ada tak adik-beradik kita yang 2 tahun tak balik raya disebabkan harta? Adalah punca-punca sebabkan ladang, sebab harta wasiat. Tak balik raya 2 tahun tak bersembang dengan mak. 3 tahun tak bersembang dengan pak menakan. Sallallahu alaihi Muhammad. 6 bulan tak balik rumah. Ini semua ni punca-punca tuan-tuan. Sebab tu ketika mana pernah berlaku tuan-tuan, satu orang Yahudi, Abdullah bin Sabah, dia tengok Nabi buat Aus dan Khazraj ni macam ni, dah bersalam peluk-peluk cium dah. Tak boleh jadi ni, Muhammad ni dah menyatukan Aus. Malam-malam dia pergi dekat kampung orang Aus. Aus, ingat tak Khazraj dulu pernah buat macam ni. Dia buka balik unfinished business. Yahudi punya jahat ni, walan tarda ankal yahud walan nasara ni, memang dia tak akan senang tengok kita tenang, dia tak akan tenang tengok kita senang. Pegang ayat tu. Jadi dia main Aus, hang ingat dah 10 tahun dulu kan, sebelum Muhammad main kan, apa Khazraj buat kat hang? Aus ni dah maafkan Khazraj, dah maafkan dah. Tetapi disebabkan ada orang luar duk cucuk, maka dendam lama, luka lama berdarah kembali.
Dia pergi pula dekat kampung Khazraj. Weh Khazraj, hang tengoklah dulu kan Aus kan dia buat macam ni kan, betul tak? Betul tak? Weh takkan nak biar saja. Dendam darah dengan darah, hutang dengan hutang darah dibayar hutang darah. Dicucuk, akhirnya hampir berlaku peperangan. Alhamdulillah mujur Nabi sempat tiba sallallahu alaihi Muhammad dengan hikmah dan juga mukjizat yang ada pada Rasulullah, kembali Aus dan Khazraj disatukan. Kalau tidak, ruyuk daulah Islamiyah di bumi Madinatul Munawwarah. Sama juga macam kita kata, andai dengan izin lah yang berhormat Tuan Speaker. Mana Tuan Speaker? Baru-baru ni tuan-tuan disebut tentang siri perpecahan ni, semua masjid sibuk dengan mesyuarat pemilihan jawatan kuasa. Kan? Sallallahu alaihi Muhammad. Saya kalau macam tak tahulah ini, saya tak tahulah cadangan saya ni sesuai ataupun tidak. Sewajarnya kalau dicadangkan akan datang, sebelum nak mesyuarat tu, mungkin ada asatizah ke ustaz ke, kita boleh buat mungkin tazkirah ringkas 30 minit sebelum mesyuarat. Untuk apa? Nak bagi tasawuf, bersihkan hati apa benda kita nak buat ni. Apa tugasan imam dan jawatan kuasa kalau diangkat? Kena sentuh, kena sebut dulu. Apa peranan orang nak pangkah sat lagi? Sentuh dengan iman supaya kita terasa, kalau boleh teriak dulu tuan-tuan. Sebab apa? Majlis ni, mesyuarat ni nak angkat negara, nak angkat agama, bukan angkat orang. Kita bukan angkat individu, kita angkat orang yang bawa agama, individu yang bawa agama. Ini cerita Nabi ni, cerita Rasulullah ni, cerita daulah ni. Ingat benda kecil kan mesyuarat pemilihan jawatan kuasa. Yang jadi isu tuan-tuan, soalan semua, bukanlah isu sangat, cuma dia macam satu, kita kata apa, macam ujian lah, kita kata ujian lah. Okey, bila jawatan kuasa orang yang tidak dilantik, yang dia pegang masjid 15 tahun contoh kan. Selama ni program-program ni dia lah main tolak meja, main angkat susun ayat, angkat ustaz 15 tahun. Tiba-tiba, okey tak tercalon, tak apalah. Tiba-tiba bila after 15 tahun tuan-tuan, di mana pak cik ni, jawatan kuasa ni, dia nak macam mana dia nak bawa muka dia, bila dia main, dia akan meneruskan, dia tak ada tugasan dah, tak ada jawatan dah. Tapi bayangkan tuan-tuan, 15 tahun untuk mengabdikan rumah Allah, mengabdikan tugasan dia untuk kerana Allah. Tiba-tiba bila dia nak mai, ustaz mai, dia akan terbuat benda yang dia biasa buat. Tuan-tuan faham tak? Sedangkan dia tak ada jawatan dah. Jadi tuan-tuan yang ada AJK sekarang, yang menang, tuan-tuan tengok pak cik tu main tolak meja sebab dia dah buat kerja tu 15 tahun, sedangkan dia tak ada jawatan, adakah kita nak halang dia? Disebabkan pak cik kan dah tak ada jawatan kuasa dah. Tak boleh. Nampak tak tuan-tuan? Dia ada satu, macam mana orang hak pak cik tadi, aku buat kerja selama ni lillahi ta'ala, aku dah biasa dah. Adakah aku tak boleh nak tolak meja macam dulu? Siapa kita untuk menghalang dia buat kerja untuk Allah? Tapi bila jadi macam tu, esok tak nampak muka kat masjid sebab malu. Tidak tuan-tuan? Benda macam ni yang kita nak bincang, jawatan kuasa yang menang, macam mana nak santuni kawan hak tak menang. Dan yang tak menang, macam mana nak menghormati orang yang menang. Supaya kita sebenarnya, dia tak menang tu, tak ada jawatan, bukan kata dia tak boleh buat untuk jawatan masjid. Tidak tuan-tuan? Sebab masjid ni rumah Allah, sama-sama kita nak jaga. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini benda yang saya nampak, apa benda kita nak perbaiki benda tu untuk mengangkat agama syiar di rumah Allah. Sebab macam mana Nabi buat perbezaan Aus dan Khazraj. Tak lain tak bukan, hujung pangkai, titik pangkai dia semua nak cari redha Allah, nak bagi Allah redha, nak bagi Allah syurga, yang tu je. Sebab siri perpecahan yang menyebabkan jatuhnya empayar Melayu Melaka dan menyebabkan kita mungkin Allah angkat nikmat merdeka. Muslimin dan muslimat rahmatullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Ringkaskan tuan-tuan. Ketika mana datangnya Lopez de Squarea pada tanggal 1509, 2 tahun sebelum Portugis sampai, dia bawa misi, tuan-tuan pun saya ringkaskan tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, goal, gospel, glory. Salah satunya apa? Memang untuk hancurkan di mana masjid. Apa yang berlaku tuan-tuan pada tanggal 15-11, mereka main daripada pangkar, masjid kat sini, geng Portugis main. Dan ketika mana 24 Ogos mereka menang tuan-tuan, Islam kalah dan kita kalah. 24 Ogos, pada tanggal 25 Ogos, apa yang mereka buat? Nabi sampai di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal 1 Hijrah, 13 Rabiul Awal Nabi bina Masjid Nabawi. Buat masjid tu tak tunggu lama dah.
Tetapi Portugis masuk ke Melaka 24 Ogos 1511, 25 Ogos 1511. Mereka buat apa tuan-tuan? Benda terbalik. Dia pergi ke Masjid Agung, dihancurkan Masjid Agung Melaka, antara masjid yang terkenal di dunia, di bawah pentadbiran Turki Uthmaniyah, cawangan Melaka, Empayar Melayu Melaka ketika itu. Bila dihancurkan tuan-tuan, dibenamkan masjid bawah tanah. Dan bekas batu bata daripada Masjid Agung tu, kita kata masjid negeri lah. Nak senang faham, masjid negeri. Masjid negeri dihancurkan oleh Portugis, dibenamkan di bawah. Dan batu batanya diserakkan, dan sebahagian batu bata dibina balik, membina pembangunan kota Formosa. Dan kota Formosa itulah tertegak di atas darah dan air mata bangunan masjid. Di bawah kota Formosa itu adalah Masjid Agung. Dan anak muda kita tak tahu benda tu. Betul tak tuan-tuan? Saya ulang, kita pun tak tahu. Sebab apa kita tak tahu? Sebab tak bagi tahu. Kita ni tak tahu, tuan-tuan. Kalau tak tahu, jangan buat kepala tahu. Ni ustaz nak bagi tahu ni, tuan-tuan tahu ke tak tahu? Tak tahu lah. Dia tahu dah. Tak bagi tahu lah ni. Muslimin dan muslimat Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Kita bila pi ke kota Formosa, ke Bandaraya Melaka, tuan-tuan, bukan tak boleh pi, nak ambil gambar tak masalah. Tapi sepatutnya pi teriak. Bukan nak pi bangga, cantiknya kota Formosa ni ya. Padahal di bawah tu adalah tapak masjid. Dan mereka sengaja, tuan-tuan. Kenapa kalau nak bina kota tu, kenapa hampa tak buat baru, pi cari pasir lain, batu lain? Kenapa mesti guna pecahan batu masjid? Nampak tak? Sentimen sengaja nak memancing emosi umat Islam. Hinanya kita. Tu tapak gereja tu, kota Formosa tu gereja. Di bawahnya bekas tapak, bekas bangunan masjid. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Hinanya kita, tuan-tuan. Setelah 400 tahun Islam bertapak di bumi Empayar Melayu Melaka. Muslimin dan muslimat, tidak lain dan tidak bukan, inilah yang disebut sebagai is a part of New World Order, misi untuk mengkristiankan bumi. Sehingga lahirlah sekolah Saint. Tadilah saya kata Saint Michael, Saint itulah. Dan kesan dia sampai hari ini ada. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Kelemahan kita di mana, tuan-tuan? Tidak lain dan tidak bukan, untuk menjaga nikmat kemerdekaan, inilah benda yang kita kena jaga. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, benda yang pertama Nabi sebut ketika Nabi sampai di Madinah. Itulah cara nak mempertahankan negara dan merdeka ni. Yang pertama Nabi kata afsyus salam. Tak ada lain lah. Salam ni, tuan-tuan, Assalamualaikum tu, dalam hidup manusia ada 5 syariat yang Allah tak bagi dekat umat lain. Hanya umat kita saja. Yang pertama salam. Salam semayang, salam Assalamualaikum. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang kedua azan. Umat lain tak ada, hanya kita ya, tuan-tuan. Yang ketiga apa? Yang ketiga takbir raya. Yang keempat talbiyah. Yang kelima amin. 5 benda ni itulah kekuatan umat Islam. Sebab tu bila kita tak boleh solat dan tak boleh salam ketika 743 hari, 2 tahun plus minus PKP, umat Islam lumpuh, tuan-tuan. Roh kekuatan tak ada, Allah cabut. Sebab tu kalau tuan-tuan jumpa tok guru ke alim ulama ke sahabat kan, tuan-tuan, lagi mana boleh salam, tuan-tuan. Sebab salam tu adalah nikmat dan rahmat. Benda ni yang Yahudi dan Kristian tak mau ada. Sebab tu dibuat satu, kita kata apa, sistem perlembagaan yang kalau boleh kita jangan bersatu. Sebab kalau satu, hampa akan salam. Sebab dalam salam tu ada rahmat. Sebab tu antara benda Yahudi menghancurkan Masjid Al-Aqsa ataupun sebahagiannya, sebab apa? Sebab dalam tu ada 3 benda. Salam, silaturahim, sallallahu alaihi Muhammad. Dalam tu ada qiyam. 3 benda ni adalah nikmat kemerdekaan yang Allah kata hampa jaga 3 benda ni, Allah jaga negara hampa. Sehingga kan, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebut tentang qiyam ketika mana Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang dihantar, yang saya kata apa tadi, antara 10,000 tentera anak muda datang daripada negeri Kedah. Bila mai, tuan-tuan,
pada malam esok nak lawan dengan tentera Salib, malam tu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tuan-tuan mai cek setiap kemah. Siapa hak bangkit qiyam? Tulis nama. Esok lawan kafir mai, Salib mai, tentera Kristian mai. Bila lawan, Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi kata apa? Okey, nama-nama sekian duduk barisan paling depan. Rupanya nama yang dipanggil tu nama yang tak tinggal solat sunat tahajud pada malam tu. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang ada dua tawakal dan juga takwa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan beri jalan keluar. Akhirnya frontliners yang paling depan Allah letak Salahuddin Al-Ayyubi letak barisan hak tak tinggal qiyam. Bila lawan tuan-tuan menang yang geng ni. Ranap habis tentera kufar ataupun kita sebut tentera kafir dalam perang Salib. Kemenangan yang pertama, merdeka, merdeka, merdeka. Al-istiqlal Islam, al-istiqbal Islam. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi membuka Palestin, memerdekakan Palestin buat kali yang kedua, dan sumbangannya adalah antara 10,000 rakyat Malaysia ataupun tanah Melayu. Sebab tu tuan-tuan, hari ni kalau bantuan daripada negara lain, Palestin tak raih sangat. Bukan tak raih sangat, tak apa ke nak bagi, okey bagi ya. Tapi kalau Malaysia punya bagi bantuan, dia punya sentimen, sense of love lain macam. Sebab tu disebut Malaysia adalah Palestin kedua dan Palestin adalah Malaysia kedua. Itu sejarahnya tuan-tuan. Muslimin dan muslimat rahmatullah. Okey, makanya tuan-tuan, nikmat kemerdekaan yang saya nak share dengan tuan-tuan mungkin yang terakhirnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Renungan buat kita lah. Cerita tentang sejarah. Ketika mana Sultan Raja Praong Mahawangsa tuan-tuan. Ketika negeri tuan-tuan ni lah, kita sebut negeri kita lah, macam bubuk. Macam bubuk termasuk negeri, wilayah negeri Kedah. Tuan-tuan, pada saya sebut sikit, Allahumma salli ala Muhammad, kita masuk sikit sejarah Pulau Pinang ni supaya tuan-tuan tahu dan tuan-tuan tahu. Tuan-tuan jangan buat tak tahu sebab saya dah bagi tahu. Lepas ni tuan-tuan buat pala tahu sebab tuan-tuan tahu dah. Okey. Syekh Abdullah Al-Qumairi yang datang dari Baghdad, Iraq, anak murid kepada Syekh Abdul Qadir Jailani yang mengislamkan Raja Praong Mahawangsa. Menjadi Sultan Muzaffar Shah dan seluruh keturunan, seluruh dayang-dayang istana Lembah Bujang diislamkan, termasuk bangunan seistana di Samak, di Sertu tuan-tuan. Sehinggalah makan salah satu gelas yang dibawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang diguna pakai oleh Raja Praong Mahawangsa disertu sekali gelas emas. Bila disertu, gelas itu diberi kepada Syekh Abdullah Al-Qumairi sebagai hadiah. Maka bila hadiah tuan-tuan, Syekh Abdullah Al-Qumairi menamakan negeri ini sebab negeri telah diislamkan, dibersihkan, disucikan akidahnya daripada kejahilan, kemusyrikan, kesesatan, kegelapan, diberikan gelaran dan nama Qadah Darul Aman, bermaksud negeri yang aman, negeri yang telah disucikan, bersempena dengan nama salah satu bekas minuman daripada Raja Praong Mahawangsa yang beragama Siam Buddha telah diislamkan, diberikan hadiah kepada Syekh Abdullah Al-Qumairi. Muslimin dan muslimat rahmatullah, itu cerita dia. Ini cerita ni bila ni? Kitab Syekh Daud Al-Fatani ataupun Hikayat Merong Mahawangsa pada tahun 1100 plus minus Masihi. Lebih kurang 1100 tahun yang lalu cerita ni. Okey, saya nak bawa tuan-tuan sejarah pengislaman Pulau Pinang. Okey, bila Pulau Pinang dibuka? Ingat tadi tuan-tuan nak kata Pulau Pinang dibuka bermula 10 pagi sehingga 10 malam. Itu nasi kandang. Bismillah, insya-Allah. Okey. Kita belajar sejarah 1786. Apa bukti dia? Apa dalilnya? Buktinya itulah padang kota itulah. Kan? Tuan-tuan, anak-anak generasi anak-anak kita, mungkin kalangan kita jugalah. Bila saya sebut benda ni, kita tak tahu dah sejarah kan? Sebab apa? Itulah permainan Yahudi dan Orientalis. Cara untuk menjatuh, meranak dan meruntuh Islam adalah padam sejarah dia. Sebab dalam sejarah ada syiar, dalam sejarah ada semangat. Sebab tu kalau kita dah belajar sejarah tuan-tuan, sejarah asal Melayu ni bukan seperti yang kita gambarkan hari ni.
Bukan yang jenis loi, medok, lena. Itu bukan Melayu. Sebab tu Melayu ni digambarkan pemegang keris. Sebab tu tuan-tuan, kenapa Yahudi takut dengan negara Nusantara? Sebab disebut hadis riwayat Tabarani. Islam akan terbit, akan terbela, kembali akan terangkat kembali daripada timur. Dalam kalau kita tengok ulama-ulama eskatologi mengatakan bahawa Malaysia, Indonesia termasuk di bawah jajahan dan jajaran negara yang akan Islam terbit daripada dia. Saya sampai pernah terfikir, abang-abang unit amal, kan? Geng-geng TUDM, TLDM. Saya sebut benda ni dalam tazkirah saya dalam pihak tentera. Saya tanya, Sallallahu Alaihi Wasallam, TUDM dekat Panglima baru ni di Regimen Division 2 di Sungai Ara. Satu soalan saya kata, ketika Al-Mahdi keluar, di mana kedudukan tentera Malaysia kita? Betul Ustaz, kami tak terfikir ni. Kami akan bawa soalan ini kepada Panglima Kementerian Pertahanan, Panglima Tentera. Di mana status tentera kita ketika Al-Mahdi keluar? Adakah mereka akan menggunakan senjata infanteri dan artileri itu untuk menjadi pemegang dan pemegang batalion panji-panji Al-Mahdi? Kalau betul, kalau ya, maka kita kena support tentera kita. Wajib, saat mereka kemungkinan akan menjadi panji-panji, pemegang panji bendera Al-Mahdi. Muslimin dan muslimat rahmatullah. 1786, Francis Like-Mai. Okay, before that. Okay, tak apa, saya start kat situ tuan-tuan. Tuan-tuan boleh check dalam kitab arsip negara, dalam bukan kitab, dalam buku tebal buku dia. Tak silap saya 1000 lebih. Dia punya muka surat. Dekat USM ada satu, dekat arsip negara ada satu salinan dia. Pada 1732 datang seorang 3 orang ulama, Syekh Haji Muhammad Saleh, Saleh Muhammad Nakhoda Nan Intan dengan Nakhoda Haji Nan Bayan, 3 beradik sepupu daripada Pagaruyung Sumatera bersama dengan Datuk Janatun Saleh Muhammad. Dan depa ni berjuang membantu negeri Kedah melawan Siam. 1730-32 macam tu. Ketika berjaya membantu Sultan Muhammad Jiwa, ketika itu yang memerintah Sultan Kedah. Tuan-tuan, Sultan Kedah adalah satu-satunya sistem kesultanan diraja di dunia yang tidak terputus. Satu je ada. Great Britain ke, Raja Elizabeth ke, negeri-negeri lain, kesultanan sistem diraja ni, yang lain pernah terputus. Sultan Melaka terakhir 1699. Lepas tu tak ada sultan dah. Sebab tu antara, kenapa Melaka tak pakai sultan? Kenapa Melaka tak pakai sultan? Taib. Al-Kisah, Taib. Mana sultan, mana Melaka pakai sultan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, sebab apa? Sebab zuriat dia meninggal habis 1699. Berkembang ke Perak dan ke Johor. Yang Johor yang ada tu adalah keturunan Sultan Melaka. Bukan Sultan Johor. Oh, dengar jadi dengar memang kena tembak aku ni. Dan Sultan Johor pun diraja dia terputus, dipegang oleh bendahara. Okey, tak apa, cerita tu panjang tuan-tuan. Muslimin dan muslimat rahmatullah. Okey. 1732 ketika Datuk Janatun dan 3 beradik tadi, ulama tuan-tuan, wali Allah Azza wa Jal. Mai bumi pulau, di pulau termasuk jajahan ni lah, sebab ni Kedah. Di pergi pulau. Pergi ke pulau, tengok-tengok semak samun penuh. Dan saya ringkaskan, masuk saja, pijak je bumi pulau kat mana? Batu Uban. Kalau tuan-tuan pergi Masjid Batu Uban, tepi pagar tu itulah laut asal, tanah asal sebelum ditambak seperti hari ni. Maksudnya apa? Kalau kita keluar, turun jambatan, ambil kiri nak pergi ke Nurul Ikan Bakar tu, lapak dah pula. Malam ni kita ada jamuan ikan bakar kan? Bukan Okey, tak ada kalau tak ada, sampai sini sahaja tuan-tuan pertemuan kita. Ustaz pun material lah ni. Tanda akhir zaman betul. Makan tak tahu mana. Di request tu tinggi. Okey, lawak jam Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah tadi? Okey. Maksudnya kalau kita turun jambatan ambil kiri tu, itu semua laut. Asal dia sampai di pagar Masjid Batu Uban. So jauh lah dia bertambak tu cerita dia. Okey. Bila masuk tuan-tuan, dibina masjid. Ini yang ditiru Nabi. Nabi kata apa? Hampir mana pun masjid dulu. Maka dibina 3 masjid. Sebab mereka 3 beradik.
Maka Haji Muhammad Saleh bina Batu Uban, Nakhoda nan Intan bina Jelutong, Nakhoda nan Bayan bina Masjid Bayan Lepas. Masjid Al-Hidayah. Saya kuliah, hari Rabu, bulan pertama, minggu pertama. 3 masjid pertama, 1732. Salat dari Muhammad. Tuan-tuan, ayah-ayah, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Hidup, okey, Ustaz, okey, dah. Ustaz, sorry, saya terlupa. Saya flashback balik. Okey, sebelum bina masjid tu, kan tadi Datuk Jenatun kan bantu Sultan Muhammad Jiwa menentang kerajaan Siam. Menang Kedah. Kedah menang. Kalah, JDT kalah. Yang tu. Bila Kedah menang, tuan-tuan, menjadi satu tradisi orang dulu, termasuk macam saya kata Ertugrul tadi. Ertugrul membantu kerajaan Turki Seljuk melawan kerajaan Byzantium dan juga kerajaan Genghis Khan. Sallallahu alaihi wasallam. Bila lawan, tuan-tuan, kerajaan Mongol. Bila lawan, Turki menang disebabkan bantuan tentera lain, orang luar, bangsa asing. Maka menjadi satu tradisi, bangsa asing yang membantu kerajaan tuan tanah tu menang, maka mereka akan diberikan hadiah tanah. Maka benda yang sama Sultan Muhammad Jiwa telah beri tanah kepada Datuk Jenatun. Maka itulah tanah pertama Pulau Pinang dibuka. Hadiah daripada sumbangan 3 ulama tadi membantu Sultan Kedah melawan Siam. Dan tanah tu di mana? Siapa tahu? Tanah tu di belakang USM. Sekarang masih ada. Itulah tanah asal Penang. Seketui tu 1732. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka dikembang. Lahirlah, tuan-tuan, 1786 barulah Francis Light sampai. After 50 years, orang Islam dah hidup tenang, bahagia dah, tuan-tuan, dah berkahwin semua dah. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan itulah yang dikatakan pedagang daripada Goa, India, mai daripada jalan Sumatera, mendarat di Batu Uban, membawa rempah nasi kandar pada plasma ini sebelum Francis Light tiba. So antara pedagang awal yang sampai ke Pulau Pinang, siapa yang buka Pulau Pinang? Geng nasi kandar. Jadi tuan-tuan yang main-main, ini sejarah, tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Bukan yang buka, maksudnya antara orang yang terawal. Bila Francis Light main, tuan-tuan, ini cerita yang menarik. Tuan-tuan boleh cek kesahihan cerita saya ni dalam bibliografi pembukaan Pulau Pinang. Francis Light main, dia hanya manipulate. Dia ambil kesempatan, tuan-tuan, dia bawa meriam. Itulah meriam kat Fort Cornwallis tu. Apa dia buat? Dalam tu dia letakkan duit shilling. Dia tembak duit shilling tu, tembak bukit. Tembak bukit. Nah, bukit ni yang seduk cari bukit mana yang ditembak. Di Penang lah ni. Dia tembak, bila tembak, kita kata apa? Hancur lah bukit tu. Pokok-pokok hancur. Duit berterabur. Nampak tak? Ini idea orang penjajah. Bila duit berterabur, orang Islam yang duduk 50 tahun tu, yang dibina oleh 3 orang ulama tadi, tuan-tuan, tengok duit berterabur. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan jumpa lori duit berterabur atas highway, nak pergi selamat duit dulu ke nak pergi selamat driver tu dulu? Jawab jujur. Lori duit terbatas ni macam safety guard lah. Lori van safety guard tu kan. Safety guard kan bawa duit. Katalah accident, safety guard. Antara yang orang duk tunggu safety guard lah. Bila lah van safety guard nak terbalik. Tak terbalik sebab dalam tu ada duit. Dia ambil duit daripada bank dan seumpamanya kan. Duk doa ni bila Allah nak terbalik. Kalau terbalik duit berterabur, kita nak bantu siapa dulu? Nak pergi cek duit dulu ke nak pergi cek driver dulu? Simi dan muslimat rahmatullah. Kalau jawapan bukan daripada iman, confirm kita pergi tengok duit. Driver tu fikir dia lah. Betul tak? Hidup akan mati kemudian. Yang penting aku kutip duit dulu, satgi baru pergi tengok driver tu hidup ke tak. Simi dan muslimat rahmatullah. Benda tu berlaku, tuan-tuan. Bila duit berterabur, orang Melayu ketika itu, tuan-tuan, terpesona. Tengok. Sahabat Nabi pun tengah duduk dengan Nabi pun terpesona dengan harta ghanimah. Apatah kita yang jauh dengan Nabi. Bila tengok duit, inilah kita kata permainan penjajahan. Penjajahan British ataupun Francis Light ketika itu. Francis Light dah lama rancang. Kita yang lalai. Mereka pergi kutip. Bila orang kita pergi kutip, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan, logik Bila duit duk celah pokok, kita akan buat apa nak pergi ambil duit? Kita akan tebang pokok.
Betul tak? Sebab dia shilling kot. Tebang-tebang. Bila tebang tuan-tuan, akhirnya clear satu bukit. Maka itulah pembangunan pertama yang dibina oleh Francis Light secara percuma, tanpa perlu bayar upah. Aku umpan dengan duit, Melayu termakan. Akhirnya aku tak perlu bayar pun dekat orang Melayu. Free dapat tanah. Maka ketika itulah dia mengisytiharkan Pulau Pinang ni, aku yang buka. 1786. Muslimin dan muslimat rahmatullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, insya-Allah. Jadi saya rasa kita nak stop kat mana ni tuan-tuan? Maka kesimpulanlah kot daripada apa yang kita nak bincang ini tuan-tuan, muslimin dan muslimat rahmatullah, nak cerita dia bahawa nikmat kemerdekaan ni benda yang kita kata apa? Kemerdekaan ni lahir daripada sebuah penghijrahan. Kalau tanpa kena ulama yang berhijrah tadi, mana mungkin tuan-tuan? Sehingga kan dalam riwayat sahabat, kalau tuan-tuan cek dalam sirah Sayyidina Umar, Islam dah sampai ke bumi Malaysia, tanah Melayu pada zaman Sayyidina Umar. Nak beritahu betapa bumi Melayu ni dah diiktiraf oleh sahabat Khulafa' Ar-Rasyidin. Nak beritahu bahawa tuan-tuan, saya cerita benda ni supaya saya dan tuan-tuan yang duduk di Pulau Pinang ni rasa bersalah kalau tuan-tuan tak jaga masjid, tak jaga agama, tak jaga program-program agama. Sebab kita nak sumbang apa, tak ada apa dah. Ulama dulu dah buat macam-macam, dah buka masjid, dah bina, hampa sambunglah. Bukan kau suruh hampa pergi angkat bata, pergi susun buat masjid. Aku suruh hampa mai ya pun. Lebih kurang macam itulah ayat dia. Biar kami susah payah, kami angkat bata, kami berdarah, kami panas, biar kami. Hampa tu main duduk buah aircon. Bila dah ada aircon, lena. Okey, sila tutup aircon masjid. Tak ada aircon, berpayah lah Ustaz. Bila dah sejuk sangat, aircon, bila sejuk sangat, dia lena. Bila tak buat aircon, dia panas. Kerana jatuh kuasa pun confused. Tak tahu Ustaz nak buat aircon ke tak buat aircon. Tapi okey tu, kita nak selesa yang mungkin. InsyaAllah nak bagi tuan-tuan bahagia duduk dalam rumah Allah, dapat sakinah dan juga saadah, ketenangan. Jadi saya rasa cukuplah sekadar ini, insyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad, yang dapat kita kongsikan sejarah kita kata kemerdekaan. Nikmat kemerdekaan datang daripada susah payah air mata, darah, keringat orang dulu. Maka tujuan ataupun kita kata tugas kita sekarang adalah mempertahankan. Okey, kalau Pulau Pinang dibuka oleh ulama, kita faham dah apa jadi dengan Penang sekarang. Di mana Melayu? Melayu terus Melayu. Tinggal balik pulau lah tempat saya. Satu-satunya bumi yang masih ada Melayu ramai, balik pulau. Itu pun cara Melayu dihalau secara perlahan-lahan, buat rumah 1.5 juta. Bukan sekat mampu tengok. Nak tengok pun tak mampu dah ni. Dulu mampu tengok kan. Sallallahu alaihi wasallam. Dia buat sini setompok, kita pun keluar. Semua pindah main seberang. Apakah 20 tahun akan datang Pulau Pinang hanya akan menjadi Singapura yang kedua? Wallahu ta'ala alam. Sedangkan bumi itu dibina dan dibuka oleh ulama yang saya sebutkan tadi. Sejarahnya sejarah kita tuan-tuan. So kalau bukan kita yang nak mengangkat sejarah, siapa lagi? Kerisku menyilau, akulah sahabat Mak Kilau. So itu kata-kata Mak Kilau betul tuan-tuan. Kalau bukan kita yang nak angkat sejarah, nak buka sejarah, siapa lagi? Jadi saya ni mewakili Mak Kilau. Maka buka sejarah ni supaya kita terbuka mata, supaya tuan-tuan naik semangat balik. Di malam ni sekejap lagi, terus pergi cari kedai kerih, beli kerih seorang sebiji. Standby. Bukan suruh pergi bunuh British tu, tak ada orang. Kan? Sebab apa? Kita akan kembali kita akan kembali ke negara kita kata, ataupun zaman manual, pakai keris. Tuan-tuan, sebagai penutup dia, negara terakhir yang akan menjadi naungan umat Islam satu dunia adalah negara Turki. Isketam bola. Nabi sebut dalam hadis, tidak akan berlakunya, tidak akan keluarnya Dajjal sehingga Imam Mahdi membebaskan Konstantinopel menjadi Istanbul. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, dan negara Palestin akan menjadi pusat pentadbiran dan ibu negara Islam sedunia. Ini antara dua negara yang tuan-tuan kena ingat. Palestin akan terbebas buat kali ketiga di tangan Al-Mahdi. Bila? 2024. Dia sebut tarikh ramalan terus.
Bukan tuan-tuan, bukan ramalan. Wallahu ta'ala alam. Kita tak tahu bila. Tapi detik itu semakin hampir, semakin hampir, semakin hampir. Tanda Imam Mahdi nak keluar ni tuan-tuan, tuan-tuan tengok karakter perangai, suasana yang berada di bumi Arab Saudi hari ni. Makin teruk, makin baru-baru ni kita tengok kan, imam yang berkhidmat 10 tahun, yang telah mengkritik kerajaan Arab Saudi, telah dipenjara. Itu tera imam Masjidil Haram ni, sallallahu alaihi Muhammad, pun dipenjara hanya kerana kritik kerajaan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, adakah itu sedang memberikan satu signal kepada kita bahawa Arab Saudi akan kembali menyembah berhala, akan kembali menjadi celaka sebagaimana Nabi sebut dalam hadis yang sahih. Jadi bila Arab Saudi makin lama makin teruk, maka itu memberi signal bahawa akan muncul seorang yuwatusmu husbi wasmu abi hisma abi, akan keluar seorang lelaki keturunan namaku dan nama ayahnya seperti nama ayahku. Dia yang akan membela agama dan akan menyelamatkan agama bumi ini daripada sebarang kekacauan dan kekalutan. Minta maaf salah silap tuan-tuan, andainya ada kekurangan, kecacatan di mana-mana. Mudah-mudahan saya dan tuan-tuan kesimpulannya diberikan kekuatan oleh Allah Azza wa Jal. Kita nak jaga sehingga titisan nyawa yang terakhir, nak jaga agama dan nak support, nak sokong program agama. Sebab sebagaimana saya sebutkan tadi, jangan tanya apa yang masjid beri, tapi tanya apa yang aku beri pada masjid. Jangan tanya apa yang agama beri, tapi tanya apa yang aku beri pada agama. Sallallahu alaihi Muhammad. Terima kasih dan tahniah di atas kesetiaan tuan-tuan. Terima kasih kepada pihak media. Mudah-mudahan menjadi amal jariah kita di sana. Aku qaula hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum billahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da' wa tijaratan lan tabur. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih pihak masjid. Amin.